Okey. Tes. Dah live. Macam ayat ini ya. Okey dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Apa khabar semua? Baik. Jadi pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang berbahagia ini kita ditemukan dalam satu program yang dinamakan sebagai program di bawah naungan satu ayat dalam objektif kita iaitu untuk membedah buku online secara online, iaitu buku 100 kilauan permata kata Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Baik, jadi saya juga ingin mengambil kesempatan pada hari yang berbahagia ini bersempena dengan 12 Rabiul Awal untuk mengucapkan salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan di seluruh dunia. Pada hari ini kita memperingati junjungan besar, kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung penghulu segala nabi, dan merupakan suatu perkara yang besar buat kita umat Islam pada hari ini. Dan sementara kita menyambut gembira dengan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga ingin menyatakan kritikan kita terhadap kerajaan Perancis kerana melalui Emmanuel Macron, presidennya, telah menghina Nabi Muhammad SAW apabila beliau memberikan pengiktirafan yang tinggi kepada salah seorang guru di Perancis, Samuel Paty, yang telah menghina Nabi kita Muhammad SAW. Maka saya menyeru seluruh umat Islam untuk kita sama-sama bersatu dan kita mengatakan komitmen kita untuk memboikot segala produk-produk yang dikeluarkan oleh negara Perancis sebagai tanda sebagai tanda sokongan kita untuk menghentikan budaya yang tidak baik ini. Baik, maka pada ini saya tidak berseorangan, saya bersama-sama dengan saudara Ustaz Khairi Ismail yang merupakan tetamu jemputan dan juga penulis buku 100 kilauan permata kata Tuan Guru Abdul Aziz Nikmat ini. Maka apa khabar Ustaz Khairi? Alhamdulillah sihat. Sihat. Alhamdulillah saya baik Ustaz Khairi. Ustaz Khairi macam mana sekarang, sibuk ke? Alhamdulillah selepas PKP dan PKP yang telefon ni saya fokus sekolah dan menulis yang selewat masa di KMB ya. Masa lebih morning lebih tenang. Tapi banyak cara maya macam ni. Banyak kuliah ataupun ikutan secara online macam ni. Baik, sebelum saya teruskan kepada agenda yang lebih jauh, maka suka saya untuk terlebih dahulu, orang kata tak kenal maka tak cinta. Maka saya suka untuk memperkenalkan secara ringkas biodata Ustaz Khairi, penulis buku 100 kilauan permata kata ini. Nama diberi Ustaz Khairi Ismail, ataupun di Jeli ini lebih dikenali dengan UKI. UKI. Kalau di Terengganu kita ada UKI, di Jeli kita ada UKI. Bangga, orang Jeli pun rasa bangga. Dan berumur 29 tahun, muda lagi, 20 sudah berkahwin. Cuma kahwin lagi tu belum. Baik, kemudian Ustaz Khairi merupakan mudir di Sekolah Rendah Integrasi Keras Islam Asy-Syafi'i Jeli. Latar belakang pendidikan Ustaz Khairi ialah belajar dalam graduan ijazah sarjana muda bahasa Arab dan Fiqh Islamic UIAM, dan Ustaz Khairi sebelum ni pernah bertugas sebagai mutawif sambilan di syarikat Andalusia
Andalusia Travel and Tour, kemudian sebagai penulis sambilan di Masrid dan PTS Bina Berhad, dan juga Ustaz Khairi juga pernah berkhidmat di Ma'had Darul Anwar Pulau Melaka, sekolah Tuan Guru ni Abdul Aziz bin Nikmat. Maka Ustaz Khairi ni orang yang mengajar masa tu era Tuan Guru Abdul Aziz kan. Sempat. Tapi maksudnya Ustaz Khairi dia menulis melalui dia juga melihat secara dekat bagaimana kepimpinan bangunan Abdul Aziz ini. Dan kemudian pencapaian-pencapaian yang pernah dirangkul oleh Al-Fadhil Ustaz Khairi kita ini, iaitu dia pernah mendapat anugerah guru cemerlang SPM 2017 masa ni di Ma'had Darul Anwar, dan pernah dianugerahkan sebagai tokoh belia berjasa, dan pernah juga diangkat sebagai penulis bestseller, iaitu buku yang kelima saya difahamkan, iaitu buku berjudul Nasihat Buat Hati. Tetapi hari ini kita akan membincangkan berkaitan buku lain. Mungkin buku bestseller ni di slot yang berikutnya. Dan pernah diundang oleh TV Al-Hijrah juga. Maka tidak merasa bertuah pada hari ini kita dapat bersama-sama dengan sosok yang hebat ini untuk berkongsi dengan kita. Moga-moga ada manfaatnya untuk kita semua. Baik. Soalan saya yang pertama Ustaz Khairi, iaitu saya mungkin para penonton semua nak mengetahui bahawa bagaimana Ustaz Khairi ini boleh terlibat dalam dunia penulisan. Sehingga hari ini Ustaz Khairi sendiri sudah menulis hampir 10 buah buku, dan dalam tempoh sepanjang 7 tahun berkecimpung dalam dunia penulisan dan dalam kepadatan jadual harian itu sempat menulis. Boleh Ustaz Khairi kongsikan bagaimana pengalaman menulis? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Amma ba'd. Pertama, terima kasih ucapkan kepada moderator kita pada pagi ini. Ini dia saya, Mahati. Dan alhamdulillah, terima kasih juga diucapkan kepada semua penonton yang menyaksikan dengan pada pagi ini. Jadi sebelum saya menjawab soalan itu, saya nak mengajak para penonton untuk hari ini untuk kita perbanyakkan selawat kita ke atas Nabi Muhammad SAW. Kerana hari ini merupakan hari yang begitu mulia, itu hari kelahiran Nabi yang kita cintai. Mudah-mudahan dengan sekelumit selawat ataupun salam kita ke atas Nabi menjadikan kita ini lebih dekat dan lebih dicintai dan disayangi oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum itu juga saya sendiri rasa cukup berbahagia, rasa cukup gembira pada pagi ini kerana dijemput untuk program bedah buku ini. Dan saya ucap terima kasih kepada penganjur yang berjaya merealisasikan program ini. Dan begitu juga rasa bersemangat kerana hari ini dapat bersama dengan Nida Baihaqi yang saya rasa semua dah kenal dia lebih daripada saya mungkin. Kerana merupakan fellow perdana, finalis fellow perdana dan berkhidmat secara tak langsung di Kementerian Kesihatan. Jadi orang yang baik terlibat belakang tabir sepanjang COVID ni mungkin. Jadi saya rasa bangga dapat bersama dengan orang yang hebat dan mudah-mudahan majlis kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, jawab soalan yang diajukan kepada saya, bagaimana pengalaman bermula ini satu benda yang cukup manis kerana sukar untuk saya kongsikan dengan patah-patah kata yang kita boleh buka pada pagi ini kerana semua ini melalui zaman yang mencabar, melalui zaman yang kritikal dan melalui suatu kita kata jangkauan yang saya tak pernah fikir. Cuma biasalah bila benda dapat dan kita dah kata sejarah dan mungkin perkara ini kita boleh kongsikan kepada anak-anak muda yang lain dalam kita mendepani cabaran hari ini. Kita tak tahu siapa yang kita akan jadi pada kemudian hari.
tetapi kita bermula dengan langkah kita yang dahulunya kita rasa sempit dan kecil. Jadi begitu juga dengan soalan ini, alhamdulillah saya pun tak sangka saya terlibat secara serius berarti dalam dunia penulisan, kerana kalau ikut kisahnya ataupun cerita peribadi saya yang saya ringkaskan mungkin, dia hanya bermula dengan satu buku diari kecil yang dihadiahkan oleh kakak saya pada saya ketika itu saya di sekolah menengah di Ma'had As-Sabirin Ailanas Jeli. Tak silap saya lebih kurang masa tu saya tingkatan 2 atau tingkatan 3. Jadi bila dapat diari tu, asalnya kita tak berminat sebab diari ni biasa budak perempuan kan. Tapi bila ada diari tu, kita rasa macam kita kata nak tulis sesuatu, tulis something yang kita boleh baca kemudian hari. Jadi saya mula menulis luahan, perasaan, saya mula menulis sajak-sajak ringkas, pantun, celoteh kita kan. Yang mana akhirnya kita rasa macam jadi rutin untuk menulis setiap hari. Biasanya selepas buat homework, lepas buat kerja, lepas apa semua, saya akan ambil masa sebelum tidur tu saya akan menulis sedikit dalam diari. Jadi panjanglah ceritanya. Akhirnya saya terlupa simpan diari ni. Saya letak atas meja masa tu, meja study di asrama lah kan. So ada seorang senior ni cerita rentetan lah. Kalau kita cerita ni teringat zaman dulu-dulu. So ada seorang senior ni, saya ingat lagi abang ni, dia lah yang memberi motivasi secara tak langsung. Yang ambil diari saya, dia macam provoke nak baca macam tu kan. Nak baca. Saya pun takut sebab kita ada simpan benda-benda yang tak rahsia dalam tu kan. So akhirnya dia tak baca pun. Just dia bagi balik kepada saya, kemudian dia cakap, alangkah baiknya. Dia panggil masa tu ada I kan. Alangkah baiknya kalau ada I tulis buku. Maksudnya bila kita tulis buku, tentulah kita sukarela ingin orang baca dan orang dapat manfaat. Sebaliknya kalau tulis diari, kita tak nak orang baca dan benda tu takkan ke mana. Saya bukan nak menidakkan tulis diari, boleh, cuma dalam konteks dakwah yang lebih besar, menulis buku adalah satu cabang yang mungkin dekat dengan diri saya pada waktu itu. Jadi daripada peristiwa itulah saya terfikir mungkin ada hikmahnya kalau saya menulis sesuatu yang untuk orang baca. Dan daripada situ, alhamdulillah ketika di sekolah saya terlibat dengan badan dakwah sekolah kan. Jadi memang saya sangat minat dalam lajnah penerbitan. Kerana pada waktu itu saya antara yang pertama dalam sejarah sekolah itu menerbitkan majalah bulanan yang setebal lebih kurang 20 buku surat. Kita waktu keluarkan majalah isu-isu penting, surat kita kata pada pihak pentadbiran seumpamanya. Jadi benda ni berterusan. Daripada situlah saya belajar bagaimana menulis. Awalnya dengan Word, akhirnya dengan publisher, seterusnya dengan apa-apa aplikasi yang lain untuk membantu kita dalam bidang penulisan. Jadi begitulah lebih kurang saya memula. Alhamdulillah pada hari ini yang disebut oleh Beraki, alhamdulillah setakat ini saya pun tak sangka sudah 10 buah buku yang saya terbitkan, yang saya tulis. Dan saya haraplah mohon berdoa daripada semua agar saya dapat menulis lebih banyak untuk manfaat umat. Baik, Ustaz Khairi. Terima kasih di atas perkongsian bagaimana Ustaz Khairi boleh mula menulis secara serius dalam dunia penulisan ini. Saya kira kalau senior tu dia tak jari dia tak bocor mungkin. Mungkin begitu kan. Dia hikmah dia mungkin. Saya kira kita mungkin juga boleh untuk mendapatkan minat menulis itu mulakan dengan menulis diary, mungkin kan daripada situ maka tumbuhnya minat dan boleh kita secara serius menulis. Kerana menulis ni tak perlu kita maksudnya kita dapat contoh A, SPM, bahasa Melayu, tidak semestinya. Kerana benda ni lahir daripada hati. Apa yang kita tulis sudah pasti kita perlu rujukan. Kita akan rujuk buku itu untuk susunan bahasa, kita kata bahasa nak ni, tata bahasa seumpamanya memang itu perlu. Tetapi menulislah dari hati kerana itu lebih kita kata murni dan nurani. Baik, terima kasih banyak di atas jawapan kepada soalan yang pertama itu. InsyaAllah kita ada beberapa soalan yang saya akan tanya Ustaz Khairi. Cuma soalan-soalan yang awal ini soalan yang bersifat umum dan pengenalan tentang dunia penulisan Ustaz Khairi. Lepas itu kita akan masuk kepada buku
100 kawan mata-kata ini. Baik. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya suka untuk mengajak para penonton semua untuk pada hari ini Ustaz Khairi dia berbesar hati untuk dia bagi hadiah buku 100 kilauan kata-kata ini percuma kepada 3 orang penonton yang bertuah. Caranya mudah saja, caranya ialah dengan cara like page Khairi Ismail. Link page itu boleh dapatkan di komen yang tertera di bawah. Like page Khairi Ismail, kemudian share, tekan butang share, dan pemenang yang bertuah ini akan dipilih berdasarkan kepada bilangan like yang terbanyak, dan peraduan ini akan tamat pada pukul 12.30 hari sebentar lagi. Baik, tadi dapatkan rebutkan peluang ini kerana buku ini kalau beli agak mahal juga. Jadi hari ini kita nak bagi semua je. Buku ni sudah ada di pasaran, jadi agak eksklusif. Hanya ada dalam simpanan pribadi. InsyaAllah bagi siapa yang berminat dengan peraduan tadi, mungkin insyaAllah kita beri semua. Baik Ustaz Khairi, selesai soalan pertama. Saya masuk pada soalan yang kedua. Kalau boleh Ustaz Khairi kongsikan juga berkenaan dengan apa motivasi terbaik yang menjadikan Ustaz istiqamah dalam menulis buku sedari tahun 2013 hingga ke hari ini. Terima kasih. Nanti ada soalan kedua. Motivasi terbaik yang saya ada ataupun yang saya pegang dalam prinsip saya sebagai seorang penulis untuk mu'alif ialah pada surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Ya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalam ayat tersebut disebut kitab. Pasal atau tidak kitab. Dalam bahasa Arab, kitab ini bermaksud buku ataupun kita kata suatu manuskrip ataupun kita boleh ertikan dengan buku yang mengandungi tulisan. Kalau dalam bahasa Arab, buku yang kosong disebut dengan daftar. Tapi kalau kitab, buku yang mengandungi tulisan, yang mana dimulakan dengan kita kata mungkin muqaddimah, ada penerangan isi, penjelasan, akhirnya dengan khulasah mungkin. Jadi itulah kitab. Jadi sebenarnya bila ayat ini saya dapat secara tak langsung ketika saya belajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIA, ketika dalam kelas saya dalam kelas kritikan tafsir, kelas kritikan tafsir, guru saya menyebut bahawa kita yang belajar bahasa Arab ataupun belajar Quran dan belajar tafsir ini sepatutnya kita kena berada lebih tinggi dalam dakwah dan masyarakat, kerana kita lah yang sepatutnya menjadi medium pemudah cara untuk masyarakat menerima ilmu-ilmu dan mengetahui rahsia-rahsia Al-Quran. Maka gunalah sebaik mungkin cara yang kamu ada untuk mengembangkan, kita kata berkongsi kerahsiaan Al-Quran itu. Dan daripada situ saya merasa mungkin kelebihan saya dalam bidang tulisan mungkin, kerana mungkin tak pandai nak bercakap sangat, nak syarah ataupun kuliah seumpamanya, maka pada waktu itu kita memilih dengan menulis. Akhirnya dengan motivasi yang saya rasa cukup besar dalam diri saya mungkin, saya mula menulis sedikit demi sedikit. Dan banyaklah kenangan-kenangan yang menjadikan kita ni lebih matang di kemudian hari. Itu yang pertama saya boleh anggapkan sebagai motivasi. Yang kedua ialah juga ketika dalam kelas, ketika saya di kampus, guru saya menyebut ilmu ini akan berterusan, akan kekal selagi mana ada ilmu itu ditulis ataupun dicatat oleh, tak kira kita sendiri ataupun orang lain. Kita boleh ambil contoh antaranya ilmu yang diasaskan dalam aliran mazhab kita, 4 imam yang utama, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali contohnya. Kenapa mereka masih kekal pada hari ini? Nama mereka masih disebut kerana adanya kitab-kitab yang mereka tinggalkan, sama ada ditulis dia oleh mereka ataupun disalin oleh anak murid mereka. Maksudnya penulisan ini akan lebih, kita kata lebih konkret dan lebih utuh sekiranya kita bukukan ataupun ilmu tadi kita bukukan untuk peninggalan masa akan datang. Jadi itulah antara motivasi yang saya rasa saya nak hidup lama. Bukan maksudnya beribu tahun, tidak, kerana kita tahu umat kita ni sebagaimana Nabi sebut antara 60-70 tahun saja. Satu ini 70 tahun saja. Jadi maksud hidup lama di sini ialah
kita mahu menjadi jariah. Saya mahu tulisan saya menjadi jariah amal yang berterusan apabila dibaca oleh anak-anak muda yang akan datang, generasi seperti ini. Walaupun kita kata hanya dalam bentuk buku yang kecil, mudah-mudahan ada yang akan membacanya selepas daripada ini. Itu saya rasa saya dapat simpulkan 3 motivasi terbaik daripada surah Al-Baqarah tadi ayat kedua. Kemudian kita nak biar nama kita menjadi doa, ada dalam doa generasi yang akan datang. Yang ketiga, kita harap mudah-mudahan tulisan kita ini menjadi jariah pahala yang berkekalan. Itulah 3 motivasi yang saya rasa begitu membara dan diri saya untuk terus menulis dalam sepanjang bermula daripada tahun 2013 hinggalah ke detik ini. Baik, Ustaz Khairi, motivasinya ialah untuk sebagai jariah. Orang kata harta tak boleh bawa mati kan. Ya, Tapi ilmu yang bermanfaat ini sampai dalam kubur kita akan mendapat sahamnya, manfaatnya. Dan kalau kita tengok program kita pada hari ini, program yang diberi nama di bawah nama satu ayat, kan, mengingatkan kita kepada hadis Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Kan kita bukan ulama. Saya mungkin bukan ustaz Khairi ustaz lah. Tapi kita berhak juga untuk menyampaikan perkara yang kita tahu dan perkara itu bermanfaat, maka elok untuk kita sebarkan. Ya, pada hari ini mudah kita boleh update status dengan kembangan media sosial yang ada, dia lebih mudah sebenarnya untuk kita. Semua orang boleh jadi penulis, mu'allif. Tadi disebut oleh Ustaz Khairi. InsyaAllah boleh sahut cabaran itu. Semua boleh jadi penulis hari ini. Ya. Dan kita akan sentiasa ada pilihan, sama ada pilihan baik atau yang buruk. Dan kalau pilihan buruk, maka padahnya akan menimpa kita, dan perkara itu juga akan menjadi saham pada kita wa'iyah dan tadi. Maka saya menyuruh kepada semua untuk sama-sama kita belajar berkongsi perkara-perkara yang mendatangkan manfaat kepada masyarakat. Baik. Seterusnya Ustaz Khairi, boleh lagi ya? Boleh ya. Kan nak minum air kan? Baik, saya lanjutkan soalan yang ketiga, Ustaz Khairi. Ustaz Khairi bermula menulisnya pada tahun 2013. Ya, saya rasminya macam tu. Maksudnya sebelum tu dah bibit-bibit menulis. Ya. Secara tak langsung, saya sebelum 2013 tu, saya pernah mencuba nasib hantar keratan atau kita kata hantar nukilan sajak kita, puisi kita ke akhbar, alhamdulillah. Cuma saya tak sempat simpan, mungkin dah hilang tak mana. Antaranya pernah ke Harian Metro. Keratan tu tak ada. Saya tak ingat, mungkin dah lupa dah lama sangat. InsyaAllah kalau ada lagi saya boleh kongsikan di Facebook saya nanti. Kemudian yang paling manisnya dalam pengalaman awal ini, saya pernah menulis satu artikel kaitan dengan Al-Quran juga. Dan saya hantar ke majalah Sinar Rohani, tak silap pada waktu itu, di bawah JAKIM. Dan bermula hari itu saya tak langsung, saya diberi komentar yang agak positif oleh editor majalah tersebut. Dan dia sudi untuk menjadikan kita ni, artikel kita ni sebagai bahan bacaan bulanan. Dan ketika waktu itu saya sudah dibayar oleh Sinar Rohani. Lebih kurang masa tu RM100 satu artikel. Jadi bukan maksudnya berminat nak tulis ni sebab duit, bukan sebab abuan tu, sebab maksudnya yang saya rasa positif ialah kita dihargai. Walaupun kita sama juga tak pandai menulis juga kan, cuma kita rasa seronok dan kita dihargai, dan akhirnya di situlah saya mula serius menulis buku. Dan Ustaz Khairi, kalau Ustaz Khairi boleh kongsikan kepada para penonton kita, mungkin penonton kita ada juga yang pandai menulis tetapi mungkin tak tahu macam mana nak hantar kepada wartawan, akhbar-akhbar. Secara ringkas mungkin, sebenarnya kalau kita perasan di dalam majalah ataupun di dalam akhbar, ada disertakan ruangan untuk kita menyampaikan kita punya nukilan peribadi. Jadi jangan lepaskan peluang, walaupun tidak dibayar, ambil saja email kita kata jurnalis ataupun bahagian berkenaan, terus email, terus hantar. Bina hubungan yang baik dengan editor akhbar tersebut, insyaAllah jika ada ruang, kita akan dipilih untuk mengisi ruangan. Dan cuma yang pastikan niat kena jaga, bukan kerana ingin populariti, bukan kerana habuan, bukan.
Kerana nilai dakwah kita tu lebih berharga daripada habuan yang kita rasa mungkin baik, tetapi ialah niat kerana Allah tu lebih utama. Baik, saya lanjutkan kepada soalan yang seterusnya. Berbalik pada tadi sebenarnya, yang 7 tahun kan saya langsung sampai terlibat dalam penulisan ini, maka sudah pasti ada pengalaman-pengalaman manis yang saya dilalui, dan kalau jika boleh saya kongsikan kepada para penulis, apa pengalaman paling manis sepanjang bergerak seorang penulis buku ini? Terima kasih Saudara Mahdi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan ini yang mungkin agak hebat KPKK. Dan kadang-kadang soalan PSO mungkin saya rasa ni soalan yang paling banyak makanya. Ada banyak hujah dan juga uraiannya. 54. Cuma bila sebut pengalaman manis, terlalu banyak pengalaman manis yang saya terima dan tempuhi sepanjang terlibat dalam bidang penulisan ini. Cuma mungkin saya dapat kongsikan beberapa perkara yang saya rasa sesuai untuk saya kongsikan. Dan sebalik berita atau pengalaman manis ni sudah pasti ada pengalaman yang tak manis kan. Cuma itulah cabaran kita untuk bidang penulis tak ada. Cuma saya nak kongsikan positif side yang kita katakan, bahagian positif ataupun pengalaman yang pernah saya alami yang manis dalam bergelar penulis. Antara yang satu ialah bila saya terlibat dengan penulisan ini, saya kenal ramai orang. Itu yang pertama, sudah pasti. Memang kita akui, kita jarang kenal orang, jarang kita kata kenal urusan macam mana nak terbitkan buku seumpamanya. Jadi bila kita melangkah sedikit demi sedikit, kita mula dengan keikhlasan diri kita, walaupun kita tak guna, kita kata campbell atau seumpamanya, kita masuk dengan kemampuan kita. Saya mula dari bawah. Kita belajar menulis, dan alhamdulillah untuk pengetahuan semua, zaman itu tak banyak bengkel penulisan macam hari ini. Saya tak berpeluang masuk dalam bengkel penulisan ini secara rasmi. Banyak belajar secara sendiri. Saya banyak baca, akhirnya alhamdulillah dapat juga kita rasa jadi penulis pada hari ini dengan usaha kita yang minimum. Jadi saya percaya banyak lagi di luar sana bengkel-bengkel penulisan yang boleh disertai. Dan saya percaya kalau kalian berminat, tentu lebih baik ataupun lebih hebat daripada saya mungkin. Jadi saya tak masuk mana-mana bengkel, tetapi kita belajar dari bawah. Belajar menulis semula, macam mana grammar yang betul, macam mana tata bahasa yang betul, macam mana susunan ayat. Walaupun saya pernah dikomen oleh editor masa ketika saya hantar satu manuskrip, dia cakap manuskrip awak ni terlalu Kelantan. Terlalu Kelantan sebab bunyi susunan tu macam Kelantan sangat kan. So kita pun terima, sambil-sambil kita pun senyum seorang diri, kita belajar kan. Itu yang pertama lah, saya kenal banyak orang. Daripada sekecil-kecil serendah-rendah jawatan, penerbitan seumpamanya design yang syariah, panelis syariah, penerbitan. Jadi bila kita tahu, baru kita nampak bahawa sebenarnya dunia penulisan ini suatu dunia yang cukup luas. Pada waktu itu baru kenal lah. Alhamdulillah lah kita dapat kenal dan kita berkawan dengan mereka, dan kita minta pengalaman untuk kita jadikan kita kata pengalaman baru, pengalaman mereka ni kita jadikan sebagai batu loncatan, tangga untuk kita lebih ke hadapan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman manisnya ialah, cuba bayangkan buku pertama saya tak bestseller lagi. Buku pertama saya bukan diangkat sebagai bestseller kerana buku pertama ni saya nak kongsi juga, mungkin ramai yang tanya sebelum ni pun, ni saya jawab secara rasmi lah. Sebenarnya buku pertama saya itu Mutiara Al-Quran sebenarnya ialah hasil daripada kita kata apa, assignment saya dalam kelas. Ketika hari saya ingat lagi masa zaman belajar tu, guru minta kita buat assignment penjelasan tentang kelebihan Al-Quran. Pada waktu itu lebih kurang 20 buku surat saja. Tapi bila kita pergi jumpa dengan penulisan apa semua, dengan hujah dan fakta kita, inilah besarnya peranan guru dalam memberi nasihat positif kepada anak muridnya. Jadi guru saya ni memberi nasihat cukup baik, elok dikembangkan lagi seterusnya. Akhirnya saya sambung penulisan ini dengan tajuk yang sama, hinggalah manuskrip saya pada waktu itu berjumlah 300 buku surat. Saya bawa 300 buku surat tu selepas di stamp, di print out, saya bawa ke publisher pertama pada waktu itu,
pusat penerbitan utama itu Masri. Ketika saya hantar ke Masri, alhamdulillah banyak kenangan saya di Masri. Bila hantar ke Masri itu adalah bahagian minta dipotong kerana terlalu banyak dan banyak yang saya belajar. Akhirnya diringkaskan seumpamanya, maka kita boleh katakan sungguh nak jadi macam hari ini diperlukan masa yang panjang, training tidak berterusan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengalaman yang manis ialah alhamdulillah walaupun buku pertama tu tak bergelar bestseller, saya perlu tunggu hampir buku yang kelima. Buku pertama, kedua, ketiga, keempat agak biasa, tapi tak menjadi suatu masalah kerana kita bukan nak kejar populariti kan. Kita menulis kerana Allah dan kerana dakwah. Akhirnya buku yang kelima, saya menulis buku ni bersama senior saya di UIA, iaitu Abang Adli yang mungkin menonton acara ini. Dan kami menulis buku tentang Habib Ali Zainal Abidin. Ketika itu berada di UIA, ambil master tak silap saya. Jadi daripada situlah saya mula rasa apa yang saya sebut dahulu menjadi kenyataan. Apa maksudnya? Ingat tak yang sebut awal tadi? Maksudnya ulama-ulama yang dahulunya pergi meninggalkan kita menjadi kenangan kerana nama mereka ditulis dalam kitab-kitab. Jadi bila saya menulis buku Habib Ali ni, saya seolah-olah menjalankan tugas yang sama, menjadi anak murid pada Habib dan menulis. Walaupun tak sempat Habib nak menulis dia, kita menjadi kita kata sukarelawan untuk menulis buku-buku ni, mengambil kata-kata manfaat beliau, akhirnya jadikan buku. Jadi di atas dasar itu mungkin setelah berbincang dengan pihak penerbitan apa semua, alhamdulillah buku tersebut pernah jadi satu fenomena lah. Dan tak silap saya buku tersebut dilancarkan dekat dengan tempoh Pesta Buku, tak silap saya. Jadi maksudnya kita rasa cukup gembira lah, maksudnya hasil kita itu mendapat pujian dan juga permintaan yang ramai. Dan itulah kemuncaknya sebelum saya pulang ataupun tamat belajar di UIA, akhirnya menulis secara individu kita kata, terus. Itu yang seterusnya. Pengalaman manis saya ialah saya dapat berkhidmat dengan ramai guru. Tadi yang pertama saya dapat berkhidmat dengan Habib Ali sendiri, Ustaz Zamri Mantop, kalau siapa kenal, popular di TV Al-Hijrah dahulu. Terusnya dapat menulis dengan Ustaz Ahmad Dusuki, Abdul Rani, dan yang paling yang menjadi kenangan indah saya ialah dapat menulis dengan arwah untuk guru ni Abdul Aziz inilah. Maksudnya kita dapat kenal ramai tokoh-tokoh dan kita sudi menulis untuk mereka. Sebenarnya bukan nak tulis sangat, tapi kita nak belajar tentang mereka, akhlak mereka, budi pekerti mereka, kita dapat lihat sendiri. Itulah saya rasa antara kenangan manis saya bersama tokoh-tokoh ini. Dan sudah pasti dengan Tok Guru ni tidak ada tolak banding lah. Kerana Tok Guru ni kita tahu sangat terkenal, tokoh yang hebat, murabi sebagai pemimpin dan juga ulama. Dan saya sempat bersama dengan Tok Guru ini dalam proses menyiapkan buku 100 kilauan mata kata ini, dan banyak perkara yang menarik saya jumpa sendiri untuk menjadi pengalaman mungkin dalam diri saya yang saya rasa mungkin tak cukup masa saya nak kongsi dalam kita kata live hari ini. Dan saya sering kongsi di mana-mana di tempat kuliah saya, kisah-kisah menarik saya dengan Tok Guru. Cuma saya nak kongsi satu sahaja. Kita kenal Tok Guru ni sebagai seorang yang zuhud, yang tawaduk Saya jumpa sendiri watak ini, kita kata saya berhadapan sendiri dengan akhlak Tok Guru yang sebegini. Ini secara tak langsung ni pada buku Tok Guru ni. Iaitu dalam banyak-banyak manuskrip saya, kita biasalah penulis ni kita buat draft. Bila saya buat draft, adalah yang saya tulis perkataan-perkataan tu yang agak melampau. Bukan melampau sangat sebenarnya. Contoh macam berjuta-juta ucapan terima kasih kepada Tok Guru apa semua kan. Tok Guru potong bahagian tu. Dia tak nak nampak terlalu memuji ataupun terlalu mengagungkan dia. Dia tak nak. Bagi dia juta tu dah banyak. Okey, jadi dia potong, dia ganti dengan perkataan lain. Dan sudah pasti masa Tok Guru potong tu dia tulis dengan tulisan Jawi. Itulah yang saya rasa Allah Akbar. Dan lepas ni mungkin Bahki boleh tunjukkan manuskrip saya dengan arwah Tok Guru sepanjang saya menyiapkan buku ni lah. Saya rasa selesai untuk soalan tersebut. Baik, Ustaz Khairi. Terima kasih di atas penjelasan dengan pengalaman paling manis
mana berkelas. Jadi saya kira seorang yang beruntung kerana diberi kesempatan untuk menulis berkenaan dengan bersama dengan murabi-murabi seperti kesayangan rakyat Malaysia keseluruhan ini, Ustaz Usuki sebagai yang disebut tadi, Ustaz Zainal Abidin, Ustaz Zamri Mantap dan murabi kesayangan rakyat Kelantan, Almarhum Tuan Aziz Begi. Di kanan saya ini ada manuskrip asal buku 100 kilauan permata kata pembunuhnya Abdul Aziz Iman. Inilah yang asalnya agak tebal sebenarnya, dan ini edisi yang telah diterbitkan. Ini page ya. Jadi kalau saya tengok ni macam nak buat master kan. Saya seronok dia dapat tengok hasil kita, satu kepuasan. Dan dapat saya tengok sini ada tanda tangan Tuan Guru Abdul Aziz. Ini original. Ya, alhamdulillah original. Original. Dan masa ni pun Tok Guru masih kita kata kurang sihat, sakit, perlu kurang ahli hospital. Sebab itulah buku ni agak bagi saya agak mengambil memori lah. Kerana walaupun Tok Guru sakit, tak sihat, tapi Tok Guru masih lagi layan kita ataupun menerima apa sahaja benda yang baik dalam dakwah untuk dikembangkan. Dan saya rasa ini pengalaman yang tak boleh ditukar gantilah. Dan saya harap mudah-mudahan ada jariah saya menumpang di atas nama tokoh ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua insya-Allah. Baik, Pak Ferry. Program kita pun pada hari ini sebenarnya bedah buku online 100 kilauan permata kata pembunuhnya Abdul Aziz Iman ini. Maka boleh Ustaz saya kongsikan secara ringkasnya berkenaan dengan buku ini. Yes. Kenapa 100 kilauan permata kata? Kenapa bukan 200? Okey, berkenaan dengan buku ini, alhamdulillah sebenarnya terdetik untuk menulis buku ini ialah ketika saya terlibat di dalam NGO Gamis mungkin Gamis, gabungan mahasiswa Islam. Masa tu saya terlibat sebagai AJK dakwah. Jadi masa tu bercadang untuk menubuhkan satu buku dakwah lah. Jadi bila fikir balik, buku apa yang saya dapat siapkan dalam masa yang terhad dan cepat, macam tu. Jadi bila dibincang-bincang, akhirnya keluar pandangan, cadangan untuk menyiapkan buku yang mengumpulkan kata-kata almarhum. Jadi alhamdulillah buku ini sendiri kalau saya kongsikan je lah, saya berjaya siapkan buku ni lebih kurang dalam 2 bulan. 1 bulan saya habiskan untuk menulis, 1 bulan lagi untuk editor dan juga untuk editor semak dan juga untuk cover dan semua lah. Jadi lebih kurang 2 bulan bagi saya agak cepat daripada buku yang lain kerana memang kita nak siapkan segera pada waktu itu. Dan alhamdulillah bila idea kita diterima, kita dapat siapkan buku ini, maka kita rasa cukup gembira lah. Dan kenapa 100? Kerana biasanya orang buat 100 ataupun 99 kata-kata kan. Memang kalau dalam komputer saya banyak lagi saya kumpul kan. Cuma saya ambil pilih 100 saja untuk masuk dalam edisi kali ini. Kita rasa 100 ni dah satu angka yang familiar, yang biasa dijadikan buku melibatkan kata-kata. Cuma kalau perasan, kalau siapa yang memiliki edisi ini, memang buku ni simple. Kita tampilkan warna yang kita rasa yang biasa bagi menampakkan dia punya dengan watak tubuh yang kita rasa tidaklah memerlukan warna-warna yang agak terang, kita kata kan. Maksudnya tidaklah mengejar penampilan yang hebat. Dan untuk mengetahui semua, sebenarnya buku ini merupakan cetakan yang kedua. Cetakan yang pertama dengan saya pun rasa dah tak ada stok dah mungkin. Ini cetakan yang kedua yang dicetak pada 2016. Cetakan pertama ialah pada 2014. Jadi itulah saya rasa satu usaha yang saya sempat buat sebelum Tok Guru dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan kita semua, dan kita mohon doa mudah-mudahan pada hari yang berkat ini sama-samalah kita berdoa mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan inayahnya pada Tok Guru yang kita sayangi ini, dan kita harap walaupun kita tidak
mampu untuk menjadi sehebatnya, tapi kita berusaha untuk menjadi sebaiknya seperti apa yang Tuhan harap kepada kita, anak-anak muda yang perlu berjuang sampai baik dalam bidang dakwah. Baik, Ustaz Heri. Oh, begitu. Kenapa 100, bukan 200 dan sebagainya. Baik, Ustaz Heri. Kita teruskan fokus pada buku ini. Apakah objektif utama Ustaz Heri mengumpulkan kata-kata Al-Imam Al-Ghazali yang dikonotasikan sebagai permata kata? Terima kasih pada Baki dan soalan yang seterusnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kenapa saya memilih kata-kata Tok Guru ini? Kerana saya rasa semua sedia maklum tentang apa yang saya bakal sebut. Tetapi saya nyatakan juga di sini sebagai luahan daripada isi hati saya. Kita rakyat Kelantan ni, kita dengar semua kuliah Tok Guru di medan ilmu setiap hari setiap minggu pada hari Jumaat. Ketika Tok Guru masih sihat dan bertenaga. Kalau kita perhatikan, dan sekarang ni masih boleh tengok di YouTube. Kalau kita perhatikan setiap kuliah Tok Guru, pasti Tok Guru akan menggunakan kaedah yang kita sebut dalam bahasa Arab disebut tashbih, ataupun yang kita sebut dalam bahasa Melayu hari ini dengan analogi ataupun metafora. Sebenarnya ini merupakan satu uslub yang ada dalam Al-Quran sendiri, yang Allah guna dalam Al-Quran. Bila bercerita, bila Allah sebut tentang kisah-kisah ataupun apa sahaja, syariat dan hukum, Allah akan datangkan tashbih, perumpamaan. Dan Tok Guru menggunakan kaedah ini dalam percakapan dia. Yang boleh saya katakan, Tok Guru antara orang yang masih kerap menggunakan perumpamaan ini dalam ucapan. Kita jarang jumpa dalam mana-mana kuliah ataupun asatizah pada hari ini yang sebegitu. Tok Guru boleh kata sekejap cerita dia, ada tashbih, ada perumpamaan. Cerita dia ada motivasi dan juga ada perumpamaan. Dan sebenarnya perumpamaan ini sangat dekat dengan diri kita. Bila Tok Guru sebut itu nampak lebih jelas, lebih lunak ataupun lebih masuk dalam jiwa kita. Dan dari situlah saya jadi ilham, jadi idea untuk mengumpulkan kata-kata Tok Guru yang kita kata bernas ini untuk menjadi manfaat kepada orang lain. Dan saya pernah ingat dalam banyak-banyak syarahan Tok Guru, saya ingat satu analogi yang diberikan. Tok Guru gambarkan ini contoh. Tok Guru menggambarkan berkait juga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apa yang Tok Guru sebut, Tok Guru kata kita kena ikut panduan dan juga pedoman yang Rasul beri kepada kita. Kita kena ikut semuanya apa yang Nabi tinggal kepada kita. Maka Tok Guru bagi analogi macam mana? Tok Guru bagi analogi seumpama kanak-kanak yang ingin melintas jalan raya. Kanak-kanak ni kecil, dia tak tahu lagi traffic light macam mana, laju, kereta tu jauh macam mana, seumpamanya ni motor laju dia tahu. Maka anak kecil ni perlukan bimbingan orang tua untuk menyeberang jalan, untuk ke sebelah sana untuk beli coklat ke apa kan. Kerana anak kecil ni tak tahu. Tengok kereta macam slow tapi sebenarnya laju kan. Jadi Tok Guru kata seumpama itulah anak kita ni di dunia ni hanya anak kecil yang memerlukan bimbingan orang tua ataupun orang yang lebih alim, berilmu. Begitulah kita atas dunia ni, kita ni umpama anak kecil, dan orang yang berilmu ataupun yang matang, yang mampu mengawal kita, membimbing kita tidaklah hanya Nabi Muhammad SAW. Dengan bimbingan Nabi saja kita dapat ke seberang jalan dengan selamat. Itu antara analogi, dan daripada situlah saya rasa saya ingin kongsikan kepada orang lain tentang kehebatan Tok Guru dalam pidato dan juga pensyarah. Dan bagi saya lah, maaf kalau saya sebut, bagi saya Tok Guru ni ialah pembidato terhebat sepanjang zaman. Walaupun tidak perlu berjerit dengan suara yang tinggi, tidak perlu kita kata cerita-cerita dongeng ini seumpamanya kan. Cukup sekadar Tok Guru memberi tashbih perumpamaan, itu dah menjadikan kita rindu mendengar motivasi-motivasi yang menyerap masuk dalam diri kita. Baik, saya kira analogi ini merupakan satu kaedah yang di mana kaedah penyampaian yang memudahkan masyarakat untuk mencerap fahaman. Ya. Kan, saya Lepas tu kita kena banyak kan, kadang-kadang bila ada anak sendiri kan, kita kena banyakkan analogi, kiasan. Jangan direct juga kadang-kadang sebab anak-anak ni perlukan bimbingan yang secara tak langsung. Yang kita boleh tengok masyarakat kita yang dah berbalik kan. Ramli seumpamanya suka berpantun kiasan. Apa ni, dagang 4 malam apa semua kan. Benda ni kadang-kadang menjadikan hati kita lebih suka berfikir sebenarnya. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya ingin ingatkan pada penonton semua untuk
jangan lupa untuk share dan like page Khairi Ismail, like, kemudian share, dan share yang terbanyak kita akan bagi hadiah bukunya. Jadi mudah ya, like, share, dan kemudian kita akan umumkan pada jam 12.30 hari nanti. Baik. Jadi boleh kita teruskan Pak Khairi? Saya ada beberapa soalan lagi nak tanya berkenaan dengan buku 100 Kilauan Pemata Kata ini. Iaitu soalan yang seterusnya berkenaan dengan apakah azam dan cita-cita Ustaz dalam penulisan buku ini? Okey, terima kasih sahabat lelaki Allah Subhanahu Muhammad. Kita rasa apa yang disebut tadi adalah azam ya. Azam saya sangat mudah, sangat ringkas. Iaitu ialah biasalah azam itu ni berubah-ubah kan. Ikut tahun berubah. Ikut kemampuan dan juga keadaan semasa katanya. Tapi sudah pasti azam yang tak berubah dengan setakat ni lah. Seumpama dipahat pada batu yang besar, itu saya berazamlah untuk menjadi seorang penulis prolific yang sentiasa menghasilkan karya-karya penulisan yang bermanfaat. Nak tahu apa itu prolific boleh buka kamus dewan ya. Prolific. Dia ada istilah-istilah itu. Dan kenapa kita nak kejar tu, sebenarnya bukan nak kejar sangat, cuma kita nak biar seolah-olah kita dah sampai ke satu level yang menjadikan usaha kita ni macam bukan sia-sia, bukan biasa sangat. Kita nak lebih katakan harapan kita kata itu yang pertama. Yang kedua, kalau ikut secara peribadi, saya kalau boleh nak setiap tahun hasilkan satu buku. Dan saya pernah berazam sendiri yang ni. Saya tak pernah sebut mana-mana tempat ni, first time sebut. Azam saya yang agak tak tahulah mustahil ke tidak, tapi saya harap saya dapat buat, iaitu saya nak terbitkan buku ataupun tulis buku sama jumlah dengan usia dia. Jadi kalau macam hari ni dah 29, kalau boleh kita paling kurang kena ada 29 buah. Tapi sekarang ni baru ada 10, maksudnya kena kejar lagi lah. Itu azam yang kedua. Dan azam yang ketiga, saya nak bertemu dengan lebih ramai tokoh yang hebat, yang kita kata sangat aktif dalam bidang dakwah ke, tak kisah dakwah ke apa semua, sebab kita nak belajar, nak ambil motivasi terbaik daripada mereka untuk kita ringkaskan menjadi tulisan yang akhirnya kita dapat kongsikan kepada semua. Dan saya pun pada hari ini masih menerima banyak lagi kita kata projek manuskrip, kita schedule manuskrip yang perlu disiapkan, cuma kekangan masa yang agak terhad. Dan kalau nak kira sini memang banyak lagi saya tak siapkan, hingga pernah saya angkat dia putih kerana tak mampu nak siapkan. Tapi boleh bicara kan, kita boleh submit lambat sikit seumpamanya, maka semua dalam proses insyaAllah. Dan saya jangkakan pada akhir tahun ini akan keluar lagi satu buku insyaAllah. Saya rahsiakan buku apa insyaAllah, yang ke-11 mungkin pada tahun ini. Cuma mohon doa lah daripada semua agar penulisan ini dapat diteruskan dengan sebaik mungkin insyaAllah. Baik Ustaz. Sebagaimana saya sebut tadi, Ustaz sempat mengajar di sekolah Tuan Guru di Abdul Aziz pada era kepimpinan Tuan Guru Abdul Aziz di sebelum tahun 2013 ya. Saya terlibat mengajar di Mahat Darul tu 2016. Masa tu dia dipimpin oleh Ustaz Omar. Ajak-ajak pada Ustaz anak pada itu. Tapi sempat masa tu guru masih sebelum itu terlibat secara tak langsung dalam kegiatan manuskrip. Terima kasih. Seterusnya saya nak bertanya Ustaz Khairi ini berkenaan dengan mungkin di luar sana ada yang mempunyai keinginan ataupun matlamat untuk menjadi seorang penulis yang prolific. Dan kalau Ustaz Khairi boleh kongsi bagaimana menjadi seorang penulis, nak menjadi seorang penulis yang prolific kepada para penonton ini. InsyaAllah. Terima kasih nak bagi atas soalan. Bagaimana untuk mula menulis ya? Saya ringkaskan pada beberapa poin apabila yang penting untuk dikongsikan kepada semua, dan saya harap menjadi titik mula insyaAllah kepada semua yang mendengar. Mudah-mudahan menjadi memberi manfaat kepada semua. Sudah pasti
kita kata yang pertama untuk kita mula menulis ini sudah pasti mula dengan niat yang betul. Kerana Nabi sebut dalam hadis yang sahih, innal a'malu binniyat, segala perbuatan ini bermula dengan niat. Maka kita kena mula dengan niat yang ikhlas. Kenapa kita nak menulis? Bukan boleh sajalah, dan semua perkara pun kena ada niat ikhlas. Kalau kita bimbang bila niat kita ni kerana dunia, kita hanya kerja dan dapat dunia. Tapi kalau kita buat untuk akhirat, Allah akan beri lebih baik daripada itu. Maka jika berminat dengan penulisan, bolehkan dengan niat yang baik, yang nurani, yang suci. Maksudnya apa niat itu? Kerana dakwah, untuk menegakkan kalimah Allah, untuk memberi manfaat kepada masyarakat, untuk membina generasi baru yang lebih berilmiah contoh, itu kena mula, kena pastikan sentiasa benar dan betul. Kerana itu pastikan sebelum kita mula menulis, ambil masa untuk kita bertafakur, baca doa, tajdik kita kata niat dan hati kita agar kita tak lari daripada apa yang kita nak sebenarnya, iaitu ialah kejayaan di akhirat yang utama. Dan sudah pasti di dunia pun kita mahu kejayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita nak tulis, jangan kita, ini yang saya suka sebut. Selepas kita mula dengan niat yang baik, dan kalau nak berjinak dengan penulisan ialah tulis apa yang kita nak baca. Saya ulang lagi sekali, tulis apa yang kita nak baca. Apa maksudnya? Contoh, sebab kita sudah pasti nak jadi penulis, kita akan banyak membaca. Maka bila kita banyak membaca, buat rujukan, kita akan nampak lompong dalam buku ni apa, kekurangan buku ni apa. Maka kita dapat buat satu kesimpulan, ada kekurangan yang perlu kita perbaiki. Macam kita buat tesis, kita tak boleh tiru orang, tapi kita dapat ambil kekurangan yang mereka tertinggal, kita buat. Maksudnya, tulis apa yang kita nak baca ialah sudah pasti yang kita nak tulis itu belum ada dalam kita kata dunia ilmu semasa. Itu yang kita kena tonjolkan. Contoh, macam saya sendiri tulis buku yang pertama, Mutiara Al-Quran. Kerana pada waktu itu saya mencari buku yang nipis, buku yang santai untuk dibaca oleh anak muda tentang kelebihan Al-Quran, belum ada. Ada banyak kitab yang tebal, buku yang syarat dengan dalil-dalil yang agak berat untuk anak muda baca. Maka kita buat sedikit keringanan, kita tulis beberapa contoh perkataan saja dalam Al-Quran, tapi maksud dan manfaatnya sangat besar. Maka sebab itulah bila saya siapkan manuskrip itu, alhamdulillah tanpa banyak kita kata urusan lain, buku itu terus diterima oleh syarikat pertama pada waktu itu, Masri lah. Buku pertama saya diterbitkan di Masri tahun 2013 itu Mutiara Al-Quran. Yang buku itu agak kita kata laris juga dekat awalnya. Dan masa itu saya masih belajar. Itulah banyaklah dugaan mari banyak dugaan. Belajar lagi menulis. Dan pada waktu itu pun dah mula sibuk dah, jemput untuk bedah buku, kursian. Jadi kita rasa ini semua takdir Allah, cuma kita pastikan hati dan niat kita sentiasa ikhlas lah. Itu yang saya rasa yang cukup penting untuk kita mula sebelum menulis. Dan yang penting sekali, yang paling penting nak jadi penulis, kena banyak membaca. Kerana sudah pasti apa yang kita baca itu menjadi rujukan dan kesimpulan, akhirnya kita terjemahkan dengan ayat yang baru, ayat yang segar untuk dibaca pada generasi yang akan datang. Kerana kita lah yang menjadi pemudah cara pada generasi yang lepas. Mungkin kita faham generasi lepas menulis dalam gaya dan juga dalam kita kata kaedah mereka pada zaman itu. Jadi pada zaman kita memerlukan penulis-penulis muda yang kita kata yang sentiasa bugar dengan idea-idea yang kreatif dan menarik. Itulah saya rasa beberapa poin ataupun penting untuk kita mula menulis. Saya ulang lagi sekali, niat yang ikhlas. Kena pastikan kita banyak membaca. Dan yang ketiga, pastikan kita tulis apa yang belum ada untuk demi kelangsungan ilmu masyarakat yang akan datang. Baik, soalan ini. Saya tertarik dengan poin yang disebut oleh Ustaz Ferry berkenaan dengan nak menulis itu tulis perkara yang kita nak baca. Baru yang diharapkan hadir di minat dan keseluruhan. Sebagaimana yang saya sendiri lah, saya sebelum ada diketahui oleh Ustaz saya dia cakap, cara terbaik kalau kita nak belajar ialah dengan mengajar. Yang sama kan. Maka itulah antara tips-tips bagaimana seseorang itu nak berjinak-jinak dalam penulisan, nak menjadi seorang penulis hingga bergelar sebagai penulis yang prolific. Okey Ustaz, pendapat Hakim boleh cubakan dengan macam tu. InsyaAllah. Sebab mula tulis kat Facebook boleh, insyaAllah. Boleh ke Facebook nanti kumpul jadi buku. InsyaAllah.
Baiklah, Ustaz Khairi. Sedar tak sedar kita dah bersiaran langsung hampir 1 jam. Ya. Dan saya kira ini soalan yang terakhir saya nak tanya Ustaz Khairi. Iaitu saya difahamkan Ustaz Khairi ada baru melancarkan buku yang diberi judul Kronologi Kiamat Ya. pada bulan 7. Ya, bulan Februari kan, baru 2-3 bulan baru. Mungkinlah Ustaz Khairi dikongsikan kepada para penonton secara ringkas berkenaan dengan buku Kronologi Kiamat. Okey, terima kasih. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya pun tak jangka buku ni dapat diterbitkan pada bulan 7 lepas. Sebenarnya ini satu perjalanan yang agak panjang lah. Tapi saya ceritakan secara ringkas dan juga memberi pengetahuan tentang kisah penerbitan buku ini. Sebenarnya kronologi kiamat ni satu perbahasan yang agak kritikal, yang agak berbeza dengan buku-buku saya sebelum ini. Buku saya sebelum ini banyak lebih kepada motivasi, bicara tokoh, kata-kata hikmah, dan lebih kepada kita kata usul agama yang agak ringan. Tapi kali ini buku yang ke-10 ini agak berat sikit bagi saya lah, berat sikit. Tapi mudah-mudahan dia jadi rujukan kepada semua. Macam saya sebut tadi lah, kita menulis ni kadang-kadang berbeza ikut kita punya masa, tempat dan juga suasana kita. Jadi permulaan pada buku Kronologi Kiamat ini sebenarnya ketika saya habis belajar 2015 lebih kurang. Kemudian saya terus mengajar di sekolah untuk guru di Pulau Melaka hampir 2 tahun masa tu. Kemudian baru saya balik ke kampung halaman saya. Bila saya balik ke kampung halaman, saya diminta untuk berkuliah di masjid di surau. Maka pada waktu itu saya buat sedikit research, kita kata sedikit analisa. Di kampung ataupun di masjid ni banyak berbicara tentang tafsir, hadis. Dan cukup baik dah. Fiqh. Cuma kita sebagai orang yang bersikap terbuka, kita perlu keluar daripada zon selesa untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Maka bila saya buat analisa, rata-rata di kawasan saya lah, mungkin di luar dah banyak lah. Di kawasan saya kurang sebut ataupun berkongsi hadis atau ayat Quran tentang perihal kiamat. Kerana kita tahu kita sudah berada dekat dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu bila, cuma kita nak ingatkan masyarakat tentang besar di peristiwa hari kiamat ini untuk sebagai motivasi kita supaya kita sentiasa menjadi seorang Muslim yang mukmin. Oleh sebab itu saya buat sedikit kajian. Saya kumpulkan buku-buku berkaitan dengan kiamat, buat sedikit ringkasan dan semuanya. Akhirnya mengajarlah hampir di kawasan saya ni, di halaman saya ni lebih kurang 2 tahun berkongsi ilmu pada masyarakat yang tak seberapa daripada saya tentang kiamat. Akhirnya bila diumumkan KP, Perintah Pergerakan Kawalan Pergerakan, masa tu 4 bulan tu saya free, masa tak buat apa sebab tak mengajar di sekolah dan sebagainya. Sebelum ni kita sibuk dengan sekolah kan, sibuk dengan kerja, dengan pelajar seumpamanya, maka kita tak ada masa yang cukup untuk menulis buku. Jadi dalam tempoh PKP tu, Alhamdulillah, saya ambil semula nota-nota kuliah saya itu, saya salin semula menjadi satu buku. Dan Alhamdulillah inilah hasilnya pada hari ini, buku yang setebal lebih kurang 300 buku surat yang dicetak dalam gambaran yang sederhana, isi-isi yang agak sederhana perbahasannya untuk memberi manfaat kepada semua tentang apa yang kita perlu tahu tentang kiamat. Jadi buku ini sebenarnya mengandungi lebih kurang 20 tajuk kecil tentang kiamat dan masih ada edisi kedua dan ketiga yang dalam proses untuk saya siapkan. Sebab itulah buku yang terbaru ini ialah Kronologi Kiamat, sebuah permulaan yang menceritakan tentang tanda-tanda kecil kiamat sebelum tanda besar yang kita akan sebut pada buku kedua dan ketiga. Jadi begitulah keadaannya dan hasilnya buku ini pun saya tak nyangka. Dan Alhamdulillah buku ini walaupun mula dijual pada bulan 7 yang lepas, saya tak cetak banyak pun, berarti lebih kurang 1000 naskah saja. Alhamdulillah buku setakat ini memang dah tak ada dah, hanya ada sedikit untuk simpanan. Dan saya pun tak tahu sama ada nak cetak yang kedua ataupun tidak sebab
takut kita tak sempat tak sempat nak urus pula. Dan mohon doa lah bagi siapa yang berminat boleh dapatkan insya-Allah. Dan buku ini dijual untuk dana sekolah saya lah, untuk sekolah rendah Islam yang saya tubuhkan di sini. Sambil-sambil kita mencari dana untuk sekolah juga. Jadi diharap begitulah yang dapat kita ni dekat dengan kita sebut dengan Yaumul Qiyamah. Dan kita ingat bahawa apa yang kita lakukan di dunia ni akan dihisab ataupun dipamerkan sepuluh oleh Allah pada hari pembalasan. Itu saja berkenaan dengan soalan tersebut. Baik, terima kasih atas respon kepada soalan tersebut. Dan para penonton semua kita alu-alukan sebarang soalan berkenaan dengan topik perbincangan kita pada pagi ini. Kalau ada, silakan. Jika ada soalan boleh tanya. InsyaAllah saya sebelum tu saya tertinggal satu berarti untuk edisi buku untuk buku yang kedua ini, cetakan kedua ini diselitkan istimewa kalam keramat Allah Yarham untuk buku. Sebenarnya kalam keramat ialah satu ucapan, satu surat yang Tok Guru beri kepada saya ketika menyiapkan manuskrip ini. Masa tu masa kita nak cetak yang pertama tu, sebab masa tu terlalu cepat nak urusan apa semua, nak kita nak lancarkan, maka nukilan itu tidak sempat dimasukkan dalam cetakan pertama. Pada cetakan yang kedua ini kita masukkan kalam keramat Tok Guru yang Tok Guru sempat beri kepada saya sebelum Tok Guru pergi meninggalkan kita, dan dimuatkan dalam buku ini. Saya kadang-kadang bila saya ada masalah, bila urusan keluarga atau urusan sekolah, saya suka buka buku ni dan saya baca semula apa nasihat Tok Guru kepada saya. Kadang-kadang kita rasa Allahu Akbar, Tok Guru lebih banyak menjadi pencabaran dan mainan daripada kita. Jadi bila kita baca tu menjadi motivasi lah. Dan saya masih ingat ayat-ayat ini menjadi antara kita kata-kata keramat lah pada diri saya, dan saya masukkan dalam buku ini untuk memfahami semua. Ya. Dan antara yang disebut dalam kalam keramat Tok Guru ini, kalau saya baca, kita manusia kerdil lagi hidup. Jangan sombong bongkak mendadak, kelak mati kita hidup. Dia yang telah disemak. Itu antara kenangan terindah dengan awal Tok Guru sebelum Tok Guru pergi meninggal kita semua. Dan saya berharaplah mudah-mudahan selepas daripada ini banyak lagi tokoh-tokoh lain yang saya dapat bersama untuk siapkan buku. Mohon doa daripada semua agar impian saya ini tercapai insya-Allah. Nampaknya kita tidak ada soalan. Cuma ada ni daripada Happy. Boleh share satu kata-kata arwah Tuan Guru Abdul Aziz yang paling memberi kesan di hati Allah Akbar. penulis. Kalau nak diungkapkan secara word by word memang kita tak hafal lah. Kalau nak diungkapkan setengah word kan kita tak hafal. Tetapi kalau nak nak kata yang paling membekas di jiwa, sebenarnya ada di belakang kan. Kita sengaja highlight sebab masa nak siapkan cover ni, editor minta masukkan juga kata-kata yang paling sama macam soalan tadi kan. Jadi bila saya pilih balik, saya baca, sebenarnya inilah kata-kata yang memang menjadikan saya dibaca yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma janji ini disebut dengan lisan Tok Guru tu ya. Saya bacakan ya. Apa yang Tok Guru sebut ialah kegelapan malam pasti akan berakhir apabila terbitnya matahari. Sebenarnya apa yang Tok Guru masukkan ialah kita umat Islam hari ini ditindas. Kita dalam kegelapan, dihina, diprovokasi, seumpamanya kita ditindas, dicerca, semua sudah. Tetapi Tok Guru sebut apa? Kegelapan malam itu pasti akan berakhir bila terbitnya matahari. Bila munculnya sinar Islam, janji Allah, janji Rasul, Islam akan menjadi kita kata meraih kejayaan atau berada di puncak dunia. Maka ketika itu kita melihat betapa indahnya, betapa hebat Islam mengatasi agama-agama yang lain. Dan boleh baca sendiri mungkin di belakang ni, dan kalau ada masa mungkin kita boleh ambil gambar letak di ruangan yang sepatutnya. Jadi maksudnya gitulah kita dalam hidup ini, setiap ujian yang Allah beri pada kita pasti akan berakhir. Yang penting kita kena wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita kena sabar dan kita kena mohon banyak doa munajat kepada Allah, kerana Allah hanya mahu melihat kita berusaha menjadi hamba yang terbaik
untuk kita berjaya di dunia dan akhirat. Saya rasa saya itu saja Ustaz. Baiklah, sebenarnya benar. Kebenaran itu lambat atau cepat kelak akan diketahui, dan kebobrokan ataupun kejahatan itu sebenarnya tidak akan kekal lama dan akan sekali akan dibongkarkan oleh kebenaran yang Janjikan. Baik, Ustaz Khairi, kita sebenarnya dah berada di penghujung program kita. Setelah hampir sejam kita bersama langsung, maka rasanya kalau bolehlah Ustaz Khairi buat kesimpulan yang ringkas hasil daripada perbincangan kita pada pagi. Terima kasih kepada Saudara Haki. Allah SWT. Kesimpulan ringkas yang saya dapat buat pada pagi ini ialah di mana saja kita berada, di mana saja lapangan yang kita pilih, di mana saja ruang dakwah yang kita ada, tak kisah, asalkan kita mengabdikan diri kepada Allah dan manfaatkan kehidupan kita demi jalan dakwah. Mungkin saya memilih penulisan, mungkin ada orang lain memilih bidang lukisan ataupun nyanyian seumpamanya, tak kisah. Yang penting keberadaan kita itu perlulah memberi saham ataupun memberi suatu impak, walaupun tak besar impak itu, tapi menjadi pembantu dalam menyebarkan kefahaman Islam dan dakwah itu secara langsung. Tak kisah di mana kita berada, siapa kita, dakwah itu perlu tetap berjalan. Mungkin saya dalam bidang penulisan ini baru hanya berapa persen saja yang berminat dengan membaca buku contoh. Mungkin ada yang lebih kreatif, buat video macam hari ni mudah buat video, saya tengoklah suka. Seperti apa yang baru kita tengok saja, Mak Yang Totel ni Syambi tonjolkan macam mana masyarakat sebenar orang Kelantan kan. Kita dengan tudung kita tak buka aurat, tak sentuh apa semua, itu juga dakwah. Jadi saya percaya anak muda hari ni lebih banyak medium dakwahnya berbanding saya mana. Mungkin boleh berdakwah melalui PUBG mungkin misalnya kita tembak tu, subhanallah, Allah Akbar, kita tak tahu kan. Maksudnya kena cari di mana nilai kita dan dakwah. Kerana Allah tetap menjadi pilihan kita dan Nabi Muhammad SAW merupakan ikutan kita dan juga role model bagi kita. Saya rasa cukup sekadar tu bagi kesimpulan ringkas. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita pada masa yang akan datang. Mungkin saya ambil peluang juga ucap terima kasih kepada pihak pengajar yang sudi menerima dan memilih saya untuk slot pada kali ini, insyaAllah. Jika dia beri peluang lagi, banyak lagi kita boleh kupas, insyaAllah. Dan yang terakhir mungkin siapa yang berminat untuk dapatkan buku saya yang masih berbaki, mungkin boleh terus ke page lah dari Ismail. Mungkin kita boleh berbincang atau berkenalan di situ. Kerana saya rasa memang saya pun dah lama gap menulis dengan buku terbaru ni dah agak lama. So buku-buku yang lama tu mungkin dah terlalu, kita kata dah tak ada stok sangat dah. Cuma adalah simpanan sikit yang saya simpan untuk kenangan ni kan. Jadi insyaAllah saya mohon sangat pada semua untuk doa saya, mudah-mudahan sentiasa istiqamah pada jalan dakwah ini, insyaAllah. Baik Ustaz Khairi, terima kasih banyak di atas kesimpulan yang terbuat hasil daripada perbincangan kita yang ringkas dan padat pada pagi ini. Saya teringat juga kata-kata mentor saya kan saya berkongsikan dengan saudara Suhail Kamaluddin, mentor saya, guru saya. Saya tertarik dengan tagline yang biasa dia gunakan setiap kali dia post dekat dia punya Facebook, iaitu dia buat hashtag hidup dan untuk berbakti. Maknanya dia mengajak kita semua untuk dalam apa yang kita buat sebenarnya di posisi masing-masing kita boleh menyumbang sesuatu untuk kebaikan masyarakat. Dan itulah matlamat kita hidup, itu untuk kita hidup ini bukan untuk diri kita semata-mata, tetapi kita hidup untuk orang lain juga dan untuk bersama-sama kita masuk ke dalam syurga bersama-sama. Dan itulah saya kira perkara yang telah dikongsikan banyak oleh Ustaz Khairi sebentar tadi. Dan di kesempatan ini saya nak merakamkan penghargaan banyak terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Pusat Sumber Sayyidatina Hafsah, iaitu sebuah badan di bawah Urusia Kebajikan Pembangunan Keluarga dan Wanita Kerajaan Negeri Kelantan di atas inisiatif ini. Terima kasih banyak-banyak kerana memberi peluang kepada kami untuk berkongsi ilmu dan
Terima kasih banyak juga saya rakamkan kepada semua para penonton yang setia menonton dan moga-moga ada manfaat yang hasil daripada perkongsian yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz saya sebentar tadi. Dan akhir sekali, sama-sama kita doakan semoga wabak pandemik COVID-19 di tinggal kita ini segera diangkat oleh Allah SWT, dan sama-sama kita doakan kesembuhan buat mereka yang telah diuji dengan jangkitan COVID-19. Dan saya nak ingatkan diri saya dan semua untuk sama-sama kita patuhi kepada SOP, kita melaksanakan kebiasaan baru, pakai mask, kekalkan penjarakan fizikal, dan juga kerap basuh tangan agar kita semua terhindar daripada wabak COVID-19 yang sedang mengancam nyawa ini. Jadi untuk itu saya kira kita dah tamat, dan untuk itu kita tangguhkan pertemuan kita pada pagi ini dengan kita membaca tasbih, kafarah dan surah Al-Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi.